kita cari jawapannya dalam kapsul hiburan BHTV Uppercase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada penonton kapsul hiburan BHTV Uppercase. Saya Farihat Syarah Mahmud atau Bobo akan mengendalikan kapsul ini selepas ia berehat panjang berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Mac lalu. Program ini kembali bersiaran pada setiap hari Khamis jam 12 tengah hari. Kepada semua penonton di luar sana, kita kenalah patuh kepada arahan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat yang dikuatkuasakan sejak semalam. Kita pun tidak mahu lama-lamakan dalam situasi ini. Okey, tak nak panjang-panjang, malam ini kita ada tetamu istimewa. Ada 4 orang yang akan bersama dengan Bobo untuk Bobo Temu Bual. So, seperti juga ABPBH 33, untuk program kapsul ini, kita akan kendalikan secara virtual dan akan menemu bual mereka melalui Zoom meeting. Sebelum kita perkenalkan 4 selebriti kita ini, kita tengok dulu video penaja utama ABPBH 33. Saksikan bintang-bintang bergemallapan di Anugerah Bintang Popular Berita Harian ABPBH 33. Nikmati paparan skrin yang mempersonakan dan lebih jelas. Juga pengalaman menyenangkan dengan kelajuan sistem pemprosesan baharu. Dan 3 kamera belakang yang pasti mengagumkan. Hanya dengan Xiaomi Mi 10T dan Mi 10T Pro. ABPH 33 dibawakan oleh Xiaomi Mi 10T Series. Baiklah, malam ini kita semua mengundang tetamu jemputan. Kita secara virtual melalui Zoom meeting, iaitu kita ada Aaron Aziz. Aaron? Hai Aaron. Hai, Assalamualaikum semua. Apa khabar Aaron? Alhamdulillah, semua good. Okey, selain daripada Aaron, kita ada juga pelakon yang pernah memenangi trofi Aktris Terbaik Festival Filem Asia Pasifik, Maya Karin. Hai Maya. Hello, hai Bobo. Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Dan tak dilupakan juga, kita juga mengundang Lisa Surihani, pelakon yang disegani ramai. So Lisa sana okey? Alhamdulillah okey. Assalamualaikum Bobo. Hai. Salam. Okey, kalau kita melihat kepada 3 orang pelakon ini, mesti ada sesuatu yang menerpa dalam fikiran kita. Cuba teka apa agaknya? Ya, persamaan mereka bertiga adalah, ketiga-tiganya adalah pelakon filem pecah panggung Ombak Rindu yang ditayangkan di Pawagam hampir sedekad lalu. Ya, begitulah tadi 3 tetamu yang diperkenalkan, iaitu Aaron, Lisa Surihani dan Maya Karin, dan wajah-wajah terbaru pelakon yang memegang watak sebagai Haris, Izzah dan juga Mila. Tapi kalau tidak ada director, tak jadi filem ni. Kita perkenalkan tetamu kita yang seterusnya, iaitu Osman Ali. Hai Osman. Hai. Osman buat apa tu? How are you? Apa khabar? Sihat. Abang sihat bang? Abang sihat? Sihat Alhamdulillah. Sihat Okay. Alhamdulillah. Bobo sihat? Sihat Alhamdulillah. Bobo sihat. Alhamdulillah. Kita hari ini mau menimbas kembali pengalaman mereka ketika membintangi filem ini. Mungkin Aaron boleh berkongsi dengan penonton kapsul ini pengalaman Aaron ketika berlakon dalam filem Ombak Rindu. Apa yang best, apa yang tak best? Okay, Assalamualaikum semua. Thank you for having me today. I hope everybody is doing fine amidst the PKPB. Okay, pengalaman manis. Obviously saya rasa keseluruhan penggambaran filem tu sebab salah satu filem yang memberi impact pada kerjaya saya, kepada diri saya, pengalaman saya. Dan boleh dikatakan antara one of the few films yang saya rasa berpuas hati dari segi hasilnya keseluruhan. Tapi yang benda yang saya tak boleh lupakan ialah scene sebab apa? Scene yang saya buat dengan Lisa, yang scene yang dia bertekak kat tepi on set, yang dia baling-baling baju tu. Satu jam sebelum kita buat that scene, saya dapat berita yang kawan saya meninggal.
So it was quite itu memberi saya another additional value of making masa saya rasa sedih dan down, and sampai bila-bila saya akan ingat hari itu bila saya terima message yang arwah kawan saya dah kembali ke rahmatullah. So very ombak rindu tu, so agak rindu sebab I was quite close to him, and tak dapat nak jumpa apa-apa sebab saya kena teruskan dengan shooting. But it was a wonderful experience lah. It was a great chemistry between all the cast, great chemistry daripada segi screenplay dan lakon layar. Everything was it was a phenomenon lah at the point in time. So saya rasa sangat-sangat bertuah sebab saya dapat memainkan satu peranan dalam projek itu. Okay, Maya? Okay, untuk saya, okay. Let's go back to masa saya ditawarkan Watak Izzah. Saya berjumpa dengan producer dan director, dan mereka pun kami duduk makan malam, and they telling me the whole story and storyline dia macam mana, dan producer pun sangat macam enthusiastic untuk memberikan watak tu pada saya. Nah, really I was listening to the story, and then I was like, macam familiar sangatlah cerita ni. Kenapa I tahu cerita ni ya? Kenapa macam I dah pernah tengok movie ke atau apa, ada orang cerita dekat saya ke, kena berlaku dengan orang ke. Then I remember that 2003 sudah saya baca buku tu. Masa tu memang niat saya untuk memperbaiki bahasa Melayu saya. So I asked one of my PAs masa tu, okay, give me a book. Biasanya orang akan cepat belajar bahasa bila kita hari-hari baca. And di situ boleh membesarkan lagi vocabulary kita kan. So she gave me that book. So it's such a weird thing that like many years later, saya ditawarkan watak yang itu sekali. And of course Ombak Rindu akan selalu carry a lot of memories for me sampai bila-bila lah. The whole experience was interesting. The whole movie of course, dan kejayaan yang tak dijangka made everything so much sweeter. Itulah. So sampai sekarang lah masih ada lagi jejaka Sado yang datang. You make me cry. Tapi badan macam ni. You make me cry. Kan Lisa? Okay, Lisa pula, macam mana Lisa? Pengalaman ada tak menarik yang boleh dikongsi? Wow, kalau pengalaman menarik selain daripada segala yang positif yang kami lalui sepanjang penggambaran tersebut, daripada pasca daripada pra ke penggambaran dan juga ke pasca, semuanya lah, everything all together. Ada satu experience yang saya ingat yang agak kelakar. Saya kena buat satu babak yang agak intim bersama dengan Abang Aaron. Dan sebelum tu I remember this. Yang part ni memang I suka cerita kat orang, tahu tak Aaron? Suka. Sebelum tu, because kita orang shoot dekat sebuah rumah kampung yang agak cantik lah. It was a beautiful wooden house, kampung house. Lepas tu the owners of the house tu sangat memberi, sangat generous. Dia bagi kita banyak petai. Lepas tu saya lepas tu saya memang suka makan petai. So saya pun makan petai dengan terujannya saya bagi tahu Abang Aaron, abang, owner dekat sini baik sangat-sangat. Dia bagi kita makan petai. Lepas tu dia pandang saya, dia cakap, what? Abang tak suka petai? Bukan tak suka, benci tak boleh tahan. Tengok sekarang pun dah tutup mulut. Wah, tak ada apa pun kat situ. Just the thought of it is already driving him crazy. So boleh saya sambung cerita ni. Memang saya suka cerita ni. And then I would love to tell how they shot, and so professional as well. Mereka shoot satu babak yang agak intim masa tu lah kan, dengan physical situation di mana mereka memang sangat rapat, sangat dekat. So Aaron, your reaction macam mana Aaron bila you tak suka bawa petai tapi kena melakonkan babak tu?
Actually bila Lisa kata dia dapat petai lah apa, it didn't occur to me lah sebab dia didn't expect itu sebelum kita dimasukkan set. Lepas tu dalam set tu di atas katil kita baring sebelah-sebelah. So bila berdialog tu dalam hati saya, oh my god Lisa. Jangan. Jangan mendapat set dalam kepala tu. Sebab anyway it helps lah sebab memang dalam scene tu dia macam agak terpaksa kan, dia macam rasa janggal, so it help a bit lah in terms of saya punya development of the scene. But then after that Lisa dengan pantas ambil susu pergi minum, dia dah terlambat dah bau dah, it's okay. Apa lain dah? Pekat lah petai dia, really pekat gila. So good. Muka So abang Abang tu Osman, Abang Osman. Abang Osman masa shoot babak tu ada nampak sesuatu yang pelik. What did you think? Nampak Oh, you thought, oh my god, why is Aaron is just nailing the scene? Before the shoot, before that scene, I nampak Lisa makan petai banyak sangat kat luar rumah tu. I dalam hati dah memang dah susah hati tau, dah risau sangat masa tu. Sebelum nak masuk dalam set kan, saya kata oh my god, how nanti macam mana nak beritahu kat Aaron ya, ataupun Lisa akan cakap sendiri ke kan. So when the scene happen, memang saya dapat nampak lah sikit reaction Aaron tu. Cuma kita orang senyum aja tengok dekat monitor. Oh, But tapi then, memang first time lah I nampak, I jumpa orang makan petai yang begitu sedap dan melazatkan. Menikmati betul-betul petai tu. Ya. Dan macam makan masa tu keropok, makan kacang tu. Yes. Masa tu bila dapat tahu yang Abang Aaron betul-betul tak suka, saya panik. Saya minta PA produksi untuk terus keluar untuk beli berkotak-kotak susu, minta beli gula-gula apa-apa pun lah untuk memperbaiki keadaan tersebut. Tetapi sebenarnya secara tak langsungnya kita membantu keadaan untuk watak Haris sebab Haris memang dia tak ada hati pun dekat Mila. Jadi babak tu sebenarnya so jadi menjadi dia added value. Okey, apabila kalau kita bercakap mengenai Ombak Rindu pada ABPBH 2011, kita dapat melihat 3 pelakon ini membuat sketsa serutan antara babak yang boleh dikatakan menarik dalam filem tu. So pada hari ini kita nakkan mereka bertiga untuk mengimbau kembali babak di mana Izzah merayu Haris supaya menikahinya dan juga Aaron bersemuka dengan Izzah dan Aaron bersemuka dengan Mila dan Mila naik hantu pada hari tu. Okey, kalau boleh kita malam ni hari ni kita nak mereka kembalikan semula nostalgia itu kepada penonton kapsul ini. Okey, mungkin boleh start. Kita mulakan dengan Izzah bermonolog. Oh, and I need my phone. Sekejap ya. Tunggu skrip. Sekejap. Aduh, hai. Okay. Aduh. Tudung tak Maya masa ni? Tak. Ni dah, apa tu, tuala dia dah kena tarik dengan kejamnya oleh Encik Haris. Tapi tak boleh lah. Saya memang macam tu. Bila dah habis berlakon, saya akan buang watak tu. Dah finish is finish, you know. And I move on. Ni sekarang 10 tahun kemudian suruh buat balik, memang betul lah cakap Lisa. Like how to do this? Topikal. Nostalgia hari ni. Allah. Ya Allah, macam pelik pula nak ucap these things. Do I have to start? Kak Raja tanya tau, macam ingat tak dialog Ombak Rindu Acak Kak? Dah berkurang lama dah Kak. Okay, should we try? Okay, Let's do it. Ya, Bobo. Cakaplah action. Itulah Abang Osman. Abang Osman, cepat. Okay, we going for take. And action. Aduh. I can't. Encik mahukan nikahi saya, Encik. Tolong Encik nikahi saya. Sebelum ni saya tak pernah dengan mana-mana lelaki. Encik lelaki yang pertama. Okay, go. Next.
Aku lelaki pertama ke, lelaki terakhir ke? Apa kejadah sampai aku kena kahwin dengan kau? Tolonglah Encik. Kalau Encik nikahi saya janji tak akan tuntut sebarang hak seperti isteri lain. Anggap saja seperti perempuan simpanan. Saya rela. Saya akan halal di sisi Tuhan. Kau sedarlah diri kau sikit, boleh tak? Ha? Kau langsung tak layak untuk jadi isteri aku, faham? Ha? Faham? Okey. Cut. Dah kan? Okey. Next angle. Abang Osman. Abang Director Blue. Haris tengah jumpa Mila di set. Oh my God, Hi. bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Action. Hai. Haris. Can we talk? Yes. Okay, it's about our marriage. Mila, I belum bersedia lagi nak kahwin dengan you. No. It's impossible, Haris. Apa kena dengan you ni? You dah gila ke apa? You sengaja nak bunuh I ke apa? Look, I nak tanya you, okay? You sanggup ke kahwin dengan I? Walaupun you tahu I cintakan orang lain. Sanggup? Siapa perempuan tu? Tak payah tanyalah siapa perempuan tu. Who is she? It doesn't matter who she is. Apa salah dengan kau ni, ya? Balasan ni kau berkau pada aku. Kau hajar kau. You're wearing your headphones, I'm sorry. Yeah, my ears. Sabar boleh tak? See sampai dia dah. After what you told me, you think I care? Minta maaf, Haris. Tak ada siapa yang boleh batalkan perkahwinan kita. You know why? Why? Because I love you. And I will make sure. Listen. That one fine day, you'd be deadly in love with me. Bravo. Oh Lord. Walaupun 10 tahun filem ni, tapi mereka masih lagi penghayatan tu memang vast. Yalah, tiga-tiga ni Penat dah. pelakon-pelakon hebat. Okey, sebelum Bobo menyambung perbualan mereka dengan bersama mereka, kita saksikan dahulu video iklan komersial Xiaomi yang menjadi penaja utama ABPBH 33. Okey, kita kembali semula bersama Aaron, Osman Ali, Maya Karin dan Lisa Surihani. Okey, kita beralih kepada temu bual yang lebih santai lagi, Aaron. Sebagai seorang Aaron, sebagai seorang yang pernah memenangi bintang paling popular sebanyak 2 kali, mungkin Aaron boleh beri nasihat kepada pemenang trofi di luar sana, yang especially yang akan menang tahun ni. Mungkin Aaron boleh kongsi pandangan. Okey, saya nak cakap tahniah kepada sesiapa yang telah dicalonkan. No matter what, you guys have made it to the top 5. And tahniah kepada semua. Dan untuk pemenangnya, saya rasa anggaplah itu satu pengiktirafan yang sangat berprestige, bukan hanya menaikkan populariti tapi satu recognition di mana industri kita masih going strong, because we know that industri kita tu the past 3-4 years has been down and economy wise and everything. So harap-haraplah award show macam ni dapat kembalikan Gaga Rara yang pernah berlaku satu ketika dahulu.
dan bring back the fire and the spark dalam kita punya industri. And also tahniah kepada semua pemenang, and gunakanlah populariti anda untuk jalan yang betul. Okey, Maya sebagai otai dalam ABPBH dan juga pernah memenangi banyak anugerah, mungkin Maya boleh memberi pesanan kepada bakat-bakat baru yang mahu mencipta nama sebagai seorang artis? Ya, saya dengan anugerah Bintang Popular memang antara anugerah yang pertama yang iktirafkan saya sebagai artis dulu tahun 2001, di mana saya atau peminat memilih saya menjadi artis baru terbaik. And it was very macam sangat terkejut lah masa tu, baru tahun jagung dalam industri tapi itulah namanya artis baru kan. And since then saya sentiasa for the next 10-12 years kot, saya dengan anugerah Bintang Popular memang sentiasa bekerjasama, sama ada kasih sebagai pemenang ataupun sentiasa dipanggil untuk menjadi presenter untuk award lain, ataupun ialah tahun tu yang di mana kita buat sketsa dengan my two friends here. And kepada artis baru, of course popularity tu memang seronok, and menang anugerah paling popular memang ada rasa seronok juga dan rasa dihargai oleh peminat-peminat semua. But at the same time jangan lupa bahawa populariti adalah sebahagian daripada kejayaan kita kalau nak berterusan dan nak long term. So adalah penting untuk kita dapatkan, atau adik muda, anak muda di luar sana, untuk sentiasa mengingati untuk gabungkan dua elemen populariti tapi sentiasa memperbaiki mutu lakonan atau nyanyian atau apa-apa yang kita buat dalam industri lah, jadi pelawak ke, host ke. My ear thing keeps falling off, and to have a good range of different awards, alhamdulillah, that's the best. So I wish you all the best, good luck, dan jangan lupa untuk berjaya memang kena kerja keras and work long hours and make sacrifices. Yes. Okey, sebagai alumni ABPBH juga dan juga pemenang Lisa, kalau kita tengok menjadi artis pada era cyber ni ada banyak godaan-godaan especially di dalam talian kan. Kadang-kadang artis itu sendiri membenarkan benda itu berlaku. Mungkin nasihat dan komen Lisa sendiri? Oh okey, mungkin kalau dari segi itu yang biarpun yang baik ataupun yang kurang baik, kita perlu beringat. Kalau macam seperti mana Kak Maya mengatakan tadi, contohnya kalau misalnya di media sosial, kalau kita sentiasa mendapatkan pujian dan sebagainya, alhamdulillah, it is great. You know, you can boleh embrace the positivity, tapi pada masa yang sama kita have to have our 2 feet on the ground and you know, keep reminding ourselves, kena be mindful bahawa macam jangan sampai kita alpa ataupun lupa diri. Tapi pada masa yang sama kalau misalnya ada orang kata tomahan-tomahan ataupun kencaman semua dalam media sosial ke apa ke, dia agak penting untuk kita kena kuatkan diri untuk pilih kita nak bagi energi kita kepada apa. Kalau misalnya if it's kecaman-kecaman ke apa ke, nak hentikan negativiti itu adalah untuk tidak memberikan reaksi. Itu adalah pendapat saya lah. Tapi kalau misalnya kalau kita berikan reaksi dan sampai dia melarat-larat tu mungkin tak digalakkan. Tetapi kalau misalnya dia satu reaksi yang membolehkan ia untuk membiarkan orang secara ramainya, secara langsungnya untuk belajar daripada situasi itu, by all means silakan. Tapi at the end of the day, apa yang kita lalui dalam media sosial ni semua macam how do I say, it's uncharted territory lah for a lot of us. So kena sentiasa beringat untuk sentiasa bersabar dalam apa jua keadaan. Okey, Abang Osman. Bang? Masih ada. Abang dengar tak? Ya, saya dengar tak? Okey. Dengar. Okey bang, mungkin boleh abang cerita sikit pengalaman syuting ketika PKP PKP ni macam mana. Lepas tu mungkin lepasnya ada plan tak nak buat sequel Ombak Rindu kali ni mengesahkan mereka bila mungkin sudah berumah tangga ke, ada anak ke, mungkin ada plan begitu ke?
Okay. Sejujurnya memang bila saya tengok balik, saya tengok Maya, Lisa, Aaron hari ni kan, dia rasa macam mengimbas tau, macam rindu balik zaman ketika filem Ombak Rindu ni kita hasilkan. Di situ dia sebuah gandingan yang sangat indah tau sebenarnya dari segi gandingan 3 pelakon-pelakon ini bersama dengan pelakon-pelakon lain, Aliza Mahzan, Daddy Omar dan ramai lagi. Saya rasa keinginan tu memang semakin membuat-buat lah. Rasa macam kalaulah hasilkan lagi ataupun digandingkan lagi Maya, Aaron dalam sebuah filem romantik yang ataupun sama ada ombak dan sambungan ataupun cerita yang lain pun, saya rasa kekuatan di situ sebenarnya. Dan InsyaAllah kalau ada rezeki, saya ingin sangat nak menghasilkan sequel Ombak Rindu ataupun sebuah romantic story yang epic kan, untuk gandingkan Maya, Aaron dan Lisa dalam sebuah filem. Okay, memang itu one of my dream lah sebenarnya. And then shooting zaman masa PKP ni memang macam hari ni kan, malam ni kita dah kena start planning apa yang akan harus kita lakukan besok dekat ataupun tak boleh nak rentas daerah kan. Jadi saya dah start sepatutnya location di KL, kita kena pindah shooting dekat daripada KL. Saya pun sekarang on the way pergi ke Perak. So sebab kita tak boleh shooting dekat dalam KL kan. So tuang teruskan bekerja walaupun dalam restriction dan cabaran yang sedang berlaku pada zaman ini, kita cuba ambil yang positif dan kita teruskan perjuangan kita lah. Okey semua, seronok bila sesekali kita dapat berkumpul bersama mereka dan berkongsi kenangan, nostalgia, pengalaman ketika membintangi filem Ombak Rindu yang ditayangkan hampir sedekat lalu. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada Aaron, Maya, Lisa, Abang Osman kerana sudi menjayakan episod pertama Kapsul BHTV Apa Kes. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih Bobo. Bye. Thank you Bobo. Bye. So, Bye. Congratulations Bobo. Thank you. Dah boleh keluar? Boleh keluar sekarang Congratulations Okay, to thank you, Bobo. ADPH. Selamat.